Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Yes, kami berdua pada pagi ini 23 Oktober bertemankan saya Hanif Miswan. Saya Fariha On. Awak macam-macam awak Kenapa sebab tak tahulah okay, saya. Okay. Awak okey Pagi ni agak kesesakan. Saya tahu. Kadang-kadang bila pagi tu kita menghadapi apa saja yang tidak diduga, kadang-kadang akan memberi sedikit kesan kepada diri kita. Tapi saya rasa awak okey. Saya okey. Sebab baju pun memberikan sedikit macam aura yang baiklah, merah. Supaya dia menonjol. Ya. Saya pun nak lawan awak juga merah ni. Jangan tak tahu pun kita dua tahu warna merah. Nanti nak tahu seorang lagi baju merah, tunggu MHI. Apapun hari kita nak kongsikan berkenaan dengan topik yang mungkin kita jarang menyentuhnya. Betul. Tapi ianya berlaku dan juga ada pihak yang bertanggungjawab dan mengambil berat berkaitan dengan ekosistem ikan perairan lah dalam negara kita ini, dan segalanya berkaitan dengan ikan pada perkongsian Malaysia hari ini. Sebab ada kes dan juga isu yang membabitkan berkenaan dengan mungkin dah lama dah pun dibincangkan tentang ikan asing yang berada di perairan negara kita yang mungkin mengganggu kepada ekosistem ikan-ikan tempatan ni. Betul. Dan salah satu usaha yang jelas sekarang ni dan juga tular kadang-kadang kita tengok dekat media sosial dan sebagainya, antaranya adalah ikan bandaraya kan. Bagaimana usaha-usaha ramai juga sukarelawan menangkap kan, bagaimana untuk menyelamatkan sesebuah sungai itu. Sebab ikan seperti ini dia akan makan ikan yang lain dan sepatutnya itulah ekosistem mereka. Betul. Jadi ikan asing ni akan kita bincangkan. Tapi di Melaka kita nak bawakan berkaitan dengan satu kejadian juga di mana ada pegawai tercedera selepas mereka cuba untuk memindahkan arapaima yang besar. Ini satu pengorbanan besar juga. Kan, bagaimana sebenarnya mereka nak memindahkan ikan arapaima gergasi yang besar, tapi akhirnya mereka pula yang katanya cedera, kena libas dengan ikan. Bayangkan awak, ikan tu gergasi awak. Kan, ada proses dan usahanya lah. Jadi kita nak tunjukkan terlebih dahulu dan akan ada perkongsian berkaitan dengan perkara ini. Silakan. Kepala dia jaga, kepala. Oh, itu cedera. Dengar tak tadi bagaimana kepala tu diketuk dekat batu pun bunyi ketung. Itu bayangkan kepalanya pula libas ataupun menanduk salah seorang pada anggota. Betul, dan sebab itulah mendatangkan kecederaan dan difahamkan 3 ekor arapaima seberat 200 kg setiap ekor dengan panjang kira-kira 2.7 meter seperti yang anda saksikan visual tadi. Dan kami nak bersama dengan salah seorang individu yang berada di dalam operasi tersebut yang juga turut bertungkus lumus lah untuk menangkap 3 ekor arapaima tersebut. Cik Fadil Aizat Omar, Pembantu Laut Jabatan Perikanan Negeri Melaka bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Tuan. Terima kasih sudi bersama kami, Tuan. Dari Melaka turun ke sini, ke Selangor. Ya, betul. Tapi masa operasi itu ada juga dari Selangor turun ke Melaka. Mungkin berapa orang sebenarnya? Dia kekuatan anggota seramai 22 orang. Kerjasama antara Jabatan Perikanan Negeri Melaka dan Selangor lah. Okey, bagaimana sebenarnya laporan dapat dan macam mana operasi tersebut dilakukan sebenarnya? Pada mulanya kami terima laporan daripada media sosial lah yang tular pada 2 Oktober 2024. Kemudian selepas kami terima laporan tu, kami terus buat siasatan. Kami terus ke tempat kejadian, tempat lokasinya lah, di sebuah restoran terapung di Masjid Tanah lah. Dan kami dapati kawasan kolam ikan tu dia berdekatan dengan sungai. Jadi dia terdedah pada risiko banjir dan kawasan tu juga tidak dipagar dengan elok lah. Jadi dia terdapat banyak risiko lah. Baik, ini pada hari kejadian yang dapat kita saksikan Ya, betul. Yang tu Tuan Farid kat belakang tu saya dekat bawah tu rasanya. Yang belakang tu lah. Sebab dia kawasan ni dia bawah rumah. Bawah rumah. Jadi ada banyak cerucuk dan ceracak. Ini ikan yang keberapa, Tuan, kalau masih ingat? Ini ikan yang pertama rasanya dibawa keluar masa ni. Apa cabaran yang kalian hadapi sebenarnya? Kesukaran mungkin
sampai tahu Arapaima, tapi apa antara risiko dan cabaran yang perlu disiapsagakan pada kalian sendirilah, mental, kekuatan Bukan fizikal. kecil-kecil anak ni. Bukan. Ini yang tak silap saya, yang pertama ni yang paling kecil. Paling kecil? Itu pun semeter lebih dah lah. Okey. Berat dia hampir dekat 100 lebih kilo jugalah. Dia kawasan tu sebab dia bawah bangunan, dia banyak struktur bangunan lah bawah tu. Dan dia punya lumpur pula hampir 2 kaki lebih lah lumpur dia. Jadi pergerakan kami anggota tu agak terbatas lah. Okey. Kata ini yang pertama paling kecil, yang paling besar 2.7 meter. Betul. Okey, kita nak tengok, boleh juru kamera? Kita bangun sebab saiz saya Visual awak? visual. Berapa meter awak? Satu lebih. Okey. Saya paling kecil kan? Okey, ke sana sikit tuan. Okey. Cuba tangkap. Jangan sabar. Okey, saiz ikan tu sebab kita nak membayangkan kadang-kadang macam berapa 2.7 meter kan. Okey. Saya 1.73. Okey. Dan ikan yang paling kecil tu lebih kurang macam ni lah. Lagi tinggi daripada saya. Lagi betul. Panjangnya lah. Dan beratnya 100 lebih. 100 Berapa lebih kilo. orang nak memikulnya tu? Ikan yang pertama tu 8 orang. Dan ikan yang paling besar tu Berat berapa? 200? yang 200 kilo tu lebih kurang dalam 10 Saya berat 11 orang 48. lah untuk angkat Saya dia. berat 48. Awak bayangkan 200. Ni Gina. Bayangkan 200 nak angkat. Jadi berapa orang? 8 orang kena pegang dan ni lah. Yang paling kecil lah. Itu ikan yang paling kecil. Yang paling besar tu saya rasa 10 ke 11 orang lah untuk angkat dia. Mau tak libas sampai cedera? Bila terkena libasan tu ketika proses yang mana? Dah masih kat bawah ke? Dah dekat atas ke? Dia proses libasan tu, dia ikan Arapaima ni, sisik dia tu orang kata kalis peluru lah. Dia memang tebal dan keras. Dia fleksibel tapi dia keras lah. Dan kepala dia juga struktur kepala dia. Struktur kepala dia tu sekeras batu. Sebab tu tadi dia boleh hentak. Dia boleh hentak. Jadi bila kita dah tangkap dia, dia duduk dalam jaring tu, dia akan meronta lah nak dilepaskan. Jadi semasa itulah ada yang dilibas, ada yang dilanggar, ada yang ditanduk. Tuan Farid, apa yang... Saya ikan yang pertama tu, saya lah yang kena. Saya orang pertama yang kena. Salam kenal lah. Salam perkenalan. Saya kena tanduk di sinilah, di bahagian dada. Dan anggota saya lagi seorang yang ada dekat belakang saya di bahagian pinggang ni lah. Dan dia dilaporkan juga ada yang sesak nafas. Ya, betul. Kecederaan lutut dan sebagainya. Kecederaan lutut, lebam sebenarnya yang hampir kesemualah yang terlibat operasi ni sebenarnya ada cedera. Ada minor scratch, ada cedera ringan, ada yang lebam-lebam. Ada pegawai yang dikerjakan ke hospital ke untuk dapat perawatan? Ya, betul. Pegawai, ada 2 orang pegawai, seorang terkena di bahagian tulang kaki lah. Dan seorang lagi dilibas di bahagian rusuk kanan. Itu yang sesak nafas tu? Ya, betul. Risikonya agak tinggi juga sebenarnya. Adakah ini pengalaman pertama ataupun memang sebelum ini dah pernah berdepan dengan Arapaima gergasi sebegini? Untuk Pejabat Perikanan Negeri Melaka lah, ini kali pertama lah kami jalankan operasi untuk merampas, menyita ikan ni lah. Sebab ini adalah salah satu kesalahan lah kalau kita betul. menternak ikan ia adalah sini. kesalahan untuk menternak, memiliki, mempamerkan tanpa kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Perikanan Malaysia lah. Bagi spesies ikan larangan ni lah. Melalui operasi ni berapa kos dia yang terbabit? Costing saya tak sangatlah. Buat pasal costing ni. Okey, Tuan, mungkin ada yang bertanya juga apabila 3 ekor ikan ni telah pun istilahnya dirampas lah ya, ditangkap. Ke mana perginya? Apa yang dilakukan kepada ikan ni? Ikan-ikan ni selepas dirampas, kami dengan kerjasama Zoo Negara, ikan-ikan ni terus dihantar ke Zoo Negara lah pada hari yang sama. Oh, di KL lah? Ya, betul. Ada lah? Cumanya yang membuka ceritakannya lah. Pada sampai itu, seekor telah pun matilah. Dan keesokannya pada tengah hari, kami dimaklumkan oleh pihak Zoo Negara yang 2 ekor lagi tu pun dah mati juga lah. Pada perpindahan tersebut lah ya. Sebab dia punya punca tu masih dalam siasatan lah. Sebab kami dah jalankan postmortem.
kerjasama antara Institut Penyelidikan Perikanan Gelemi-Lemi di Negeri Sembilan dan juga Exo Negara. Jadi sekarang ni kami pun sedang menunggu keputusan daripada postmortem tu lah. Tapi si pemilik ni yang menternak ni memang daripada kecil lah dia ternak ni. Ya, betul Puan. Dan ikan ni diserahkan secara sukarela lah kepada jabatan untuk tindakan selanjutnya lah. Yalah, kerana dah menjadi terlalu besar dan mengganggu ekosistem. Apa impaknya dengan kehadiran Arapaima tersebut di kawasan yang dilaporkan tu, Tuan? Dia impak dia sekiranya ikan tu terlepas. Ikan tu terlepas sebab kawasan kolam tu dia berhampiran dengan sungai. Betul-betul sebelah je. Jadi sekiranya berlaku banjir ataupun air naik, ikan tu membiak, dia punya anak-anak ikan tu akan terlepas lah. Jadi bila ikan tu dah ada di dalam perairan umum kita, dalam sungai kita, dia punya dia akan makan spesies-spesies ikan asli yang ada dalam sungai tu. Dia akan merosakkan habitat-habitat dia. Sebab Arapaima ni spesies ikan invasif ni dia senang untuk adapt pada kawasan. Dia tak kira kawasan apa, perairan apa. Dia senang untuk adapt. Mana-mana pun dia boleh ni. Dia invasif kan? Ya, dia invasif. Padahal ianya dari Amazon kan? Betul, dia daripada Amazon Puan. So datang sini dah jadi orang Melaka. Macam tu. Menyesuaikan keadaan lah ya. Tapi apapun, tahniah dan terima kasih atas tindakan pantas. Dan juga merisikokan keselamatan diri jugalah Tuan bersama dengan pegawai yang lain. Itu pun daripada dengan kerjasama orang awam lah. Jadi mungkin ada sedikit nasihat kepada orang awam. Jadi untuk semualah, sekiranya berminat untuk membela ataupun memiliki sekian ikan-ikan ini, tuan-puan perlulah menggunakan saluran yang betul. Mendapat kebenaran daripada Ketua Pengarah Perikanan Malaysia dan melalui proses-proses, ada proses-prosesnya lah yang perlu dijalankan lah. Tapi sebolehnya kalau berminat untuk beli ikan macam ni, nasihatnya janganlah. Baik beli ikan asli kita. Ikan asli kita pun banyak juga yang istimewa, yang special, ada yang macam-macam lah, berwarna-warni pun ada. Dan tidak mengganggu ekosistem. Ya, betul. Kepada habitat asal dan juga asli. Tuan, terima kasih banyak. Dari Melaka datangnya ni, Tuan Farid Aizat Omar, Pembantu Laut Jabatan Perikanan Negeri Melaka. Dari Melaka kita nak bersama dengan Jabatan Perikanan Negeri Selangor pula selepas ini. Ini juga berkenaan dengan ikan. Ini ikan pemusnah yang mengancam kepada ekosistem sungai kita. Sebenarnya selepas ini. Yang ke mana? Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kami berdua, saya Hanif dan juga Fariha On, masih lagi temani anda. Dan pada pagi ini saya percaya ini mungkin boleh, kalaulah minatnya bukan ke situ, tetapi kalau menonton kami, mendengarkan setiap perbicaraan dan juga perbincangan ini, ianya boleh memberikan kita pengetahuan baru berkaitan dengan ikan dan juga ekosistem dalam negara kita ini. Sebenarnya ada ikan asing, ikan invasif ini yang sebenarnya mengganggu kepada aliran ekosistem perikanan dalam negara kita ni lah. Okey, ini juga kita perlu buka mata sikit ilmu lah berkenaan dengan ikan pemusnah. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita, Puan Nur Aisyah Abu Bakar, merupakan pengarah perikanan Jabatan Perikanan Negeri Selangor. Tadi kan pagi awal tadi saya cakap kan, kita berdua yang merah, tapi ada seorang lagi individu membawa semangat merah itu. Terima kasih bersama kami. Terima kasih kembali. Awak memang semangat. Puan, terima kasih sudi dengan kami, Puan. Tadi ada perbincangan dengan Tuan Farid berkaitan dengan operasi ikan Arapaima gergasi tersebut. Kita nak panjangkan perbincangan ni, ikan pemusnah negara kita ni. Adakah kesedaran itu, sebab saya rasa isu ni memang dah agak lama juga kita bincangkan. Kesedaran itu semakin bertambah dalam kalangan rakyat Malaysia berkaitan dengan perkara ini, Puan? Okey, setakat ni memang kesedaran tu makin lama makin bertambah. Ini disebabkan isu-isu yang viral lately lah setakat ni. Dan sebenarnya ada beza macam yang kita katakan tadi antara ikan yang invasif dan juga ikan asli. Sebenarnya ikan invasif ni bukan berasal daripada ekosistem perairan kita sebenarnya. Dia daripada luar negara lah. Import lah. Sebagai contoh lah, kalau kata ikan Arapaima dan juga ikan bandaraya tu kita panggil ikan pleko, berasal daripada
negara Afrika Selatan. Amerika Selatan, sorry. Kemudian kalau kelih Afrika memang sasah daripada Afrika lah. Kemudian ada juga daripada lembangan Mekong, iaitu bawang ekor merah dan juga patin copraya. So sebenarnya banyak spesies-spesies yang memang bukan berasal daripada negara kita lah. Kalau bukan berasal dari negara kita, bagaimana pula tiba-tiba spesies-spesies ini ada di ekosistem kita lah. Datang asing tanpa izin juga. Ya, sebenarnya ikan-ikan ni dia dibawa masuk atas dasar hobi ataupun untuk dibela. Jadi sampai satu masa ikan ni dia akan membesar dan terus membesar. Macam tadi Encik Farid kata sampai besar daripada dia kan. So ikan-ikan ni apabila dia makin besar, akuarium memang terhad. Jadi dia memang dah tak mampu nak menampung saiz ikan tersebutlah. Dan lagi satu, bila makin besar, dia punya tabiat untuk makan tu akan bertambah. Jadi yang membela tu memang dia tidak mampu dah. Dan kalau kita tengoklah, ikan bila kecil nampak alah comelnya. Bila besar, Allahu Akbar kan. So bila dia nak membunuh, dia rasa macam tak sampai hati sebab dia dah jadi macam pet ataupun haiwan belaan. Jadi apa yang dia berfikir adalah dia nak lepas ke perairan umum. Dia rasa macam, okeylah, tapi dia tidak nampak implikasi dia. Ataupun kesan yang akan menjurus kepada kerosakan ekosistem dan ikan-ikan asli itu memang akan pupus dan memang makin kuranglah. Dan satu lagi, ada yang memang mungkin orang tak nampak adalah ritual keagamaan di mana dia buat nazar. Di sungai-sungai apabila dia bernazar, dia akan lepaskan, contoh yang paling biasa kita lihat adalah dia lepaskan ikan kelih Afrika. Kelih Afrika dia bukan lepas seekor, 2 ekor, tapi bertung-tung. Maksudnya dia punya kuantiti tu bertantan. Dilepaskan dalam sungai untuk melepaskan nazar dia. Jadi yang biasa memang kelih Afrika, memang invasif. Dan bayang kalau sekali dia letakkan dalam kuantiti yang bertantan. Jadi apa akan jadi pada sungai kita? Sebenarnya kita bukanlah nak menghalang mereka untuk mengadakan ritual keagamaan, tapi tolonglah pilih spesies yang asli. Kita ada lampam sungai, kita ada kelah, kita ada terbui, kerai, macam-macam ikan yang memang mempunyai nilai yang tinggi. Kalau jual pun ikan asli sekarang sangat-sangat mahal. Memang hanya orang-orang yang macam tertentu dan restoran-restoran yang tertentu saja yang menjual ikan-ikan yang asli ni. Puan, persoalannya sebab saya mungkin nak menyahut kepada apa yang Puan berikan tadi tu berkenaan dengan melepaskan ikan secara bertong-tong. Mungkin ialah ritual keagamaan dan sebagainya, mungkin ada upacara mereka sendirilah ya. Persoalannya bagaimana dapat masuk ikan secara yang luar ni? Mungkin bukan dengan kebenaran atau dengan kebenaran atau bagaimana sebenarnya? Ada yang bukan dengan kebenaran. Itu memang pastilah akan ada yang cuba menanggut di area yang keruh. Tapi ada yang melalui kebenaran, dia hanyalah untuk ternakan aquaculture yang mana dikawal. Tapi apabila ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, yang menyalahgunakan benda yang berkenaan lah, sampai dia beli untuk dimasukkan ke perairan umum. Sedangkan beli itu untuk food security atau keterjaminan makanan untuk kita makan. Untuk cover balik sumber-sumber perikanan kita. So benda-benda tu masyarakat perlu sedar apa yang sepatutnya dan apa yang tak boleh lah. Dia ada ikan yang dilarang import dan sebagainya. Nanti kita akan bercerita lebih lanjut berkenaan isu itu. Tetapi sebelum ni kita nak kongsikan terlebih dahulu. Ini wartawan Malaysia hari ini turut bersama dengan pasukan penangkapan ikan, skuad penangkapan ikan asing. Ini dilakukan di Sungai Kuyuh, Bukit Jalil. Bagaimana pengalaman wartawan kami bersama dengan mereka? Jom. Penyebaran ikan asing berbahaya dari seantero dunia dikesan semakin menguasai ekosistem air tawar negara. Kehadiran ikan dominan bersifat penakluk ini boleh menyebabkan populasi ikan asli di kawasan seperti tasik, sungai atau paya diancam kepupusan.
Sungai Kuyuh Bukit Jalil antara lokasi yang menjadi lubuk kepada habitat ikan asing seperti ikan bandaraya, keli Afrika dan talapia hitam. Enggan spesies ikan yang dikenali sebagai ikan alien ini terus mendominasi. Persatuan Skuad Pemburu Ikan Asing SPIA melakukan inisiatif untuk menangkap haiwan tersebut secara sukarela. Seawal jam 9 pagi, Muhammad Haziq Rahman, salah seorang sukarelawan, sudah berkumpul bersama rakan-rakannya dan bersiap sedia dengan peralatan bagi menangkap ikan asing. Perasaan sedih dan geram bercampur bau dalam jiwa lelaki berusia 33 tahun ini kerana menyedari hakikat bahawa hampir 99% habitat ikan asing mendiami kawasan ini secara kekal. Tidak berdiam diri, Haziq mengerah kudrat dan tenaganya untuk turun padang dan memburu spesies itu bagi mengurangkan populasinya. Bila kita dapat ikan asing ni, dia boleh menyebabkan efek kepada kita sebagai pemancing untuk nak dapatkan ikan-ikan tempatan. Ikan-ikan asing ni pula, dia lebih kepada ikan-ikan pemangsa. So, bila pemangsa, bentuk badan dan saiz dia tu tidak sesuai untuk kita makan. Jadi, bila kita dapat ikan-ikan tu pun, kita cakap tiada manfaat lah untuk kita. Jadi secara perlahan-perlahan kita akan kehilangan aset negara kita lah. Kru Malaysia hari ini berkesempatan untuk menyertai kumpulan SPIA secara eksklusif bagi memburu spesies ikan asing di Sungai Kuyuh. Antara kaedah paling mudah untuk menangkap haiwan ini adalah dengan menggunakan jala. Tebas saja jala, pasti ada ikan asing yang mengena. Namun ada kalanya jala tersebut akan tersangkut pada batu atau sampah sarap yang terdapat di dalam sungai. Muhammad Zulkifli Mokhtar, individu penting yang bertanggungjawab untuk menyelam ke dasar sungai dan memeriksa bahagian jala yang tersangkut. Lebih mengagumkan, lelaki berusia 30 tahun ini langsung tidak menghiraukan sebarang ketidakselesaan seperti persekitaran kotor atau bau busuk air sungai, asalkan tugasnya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Risiko-risiko kita orang menjala, sangkut, terpaksa kena turun. So, macam contoh saya yang akan turun dulu. Sebab saya pandai berenang apa semua, pandai selam. Tak semua orang yang boleh buat macam tu. Kita kena sediakan safety lah. Contoh, kena pakai kasut, seluar panjang, takut terkena besi. Nak mandi tu dengan sabun, tak cerita lah. Memang dia punya bau tu 2-3 hari baru hilang. Dia punya bau busuk tu. Tercucuk, dah terbiasa lah. Kena sengat tu memang dah biasa. So, kita hanya boleh tahan sakit. Kita buat macam biasa, buat tak tahu. Seperti yang anda boleh lihat di Sungai Kuyuh ini terbahagi kepada 2 kawasan. Satu kawasan yang cetek yang tempat saya berdiri ini dan satu lagi lubuk untuk ikan asing iaitu kawasan yang lebih dalam lah. Jadi kita nak cuba teba jala ini untuk kita lihat dalam masa kurang 1 minit berapa banyak ikan asing yang boleh tersangkut pada jala. Dan ini kali pertama untuk saya teba jala sebenarnya. Kali kedua lah, second try. Jadi kita nak tengok berapa banyak ikan asing yang boleh kita dapat. Ada tak Semua ikan bandaraya je. Kita nak try dapatkan ikan keli Afrika kejap lagi. Siapa nak? Bagi saya yang baru saja mencuba, aktiviti ini bukan sesuatu yang mudah. Arus sungai yang deras, dasar yang berbatu dan licin jelas memberi kesukaran untuk bergerak dan menangkap ikan-ikan asing. Namun bagi wira-wira tidak didendang ini, mereka memikul tanggungjawab untuk mengekang populasi spesies ikan invasif ini tanpa mengharapkan sebarang balasan. Puasan dia bila kita dapat keluarkan ikan-ikan tu, kita sendiri dapat feedback daripada orang awam. Bila kita pergi ke lokasi tu, bila kita tanya macam mana dah dapat ni, dia kata alhamdulillah dah tak ada. Walaupun tak ada imbuhan dari segi kewangan, tapi dari segi hargai orang awam tu, kita rasa macam kepuasan tu ada.
Selain daripada menjala, kumpulan ini turut menggunakan jaring untuk memukat spesies ikan asing yang terdapat di dalam sungai ini. Keadaan itu lebih mudah kerana dapat memerangkap ikan dengan keluasan yang lebih besar. Namun tidak dinafikan proses untuk membasmi ikan invasif ini secara total tidak semudah bagi dikata. Ikan bandaraya misalnya mempunyai kadar pembiakan yang pantas dan boleh tersebar ke kawasan lain jika air sungai naik dan melimpah akibat hujan lebat. Dia akan mula membiak di kawasan-kawasan yang agak tercemar. Alasan kenapa yang agak tercemar tu kerana dia dapat bahan sumber makanan secara alam. Jadi kalau kita tengok kawasan-kawasan air macam ni akan menyumbang habitat utama ikan keli Afrika, ikan bandaraya dan ikan tilapia. Dan dalam masa yang sama juga dia akan memburu telur-telur ikan tempatan. Jadi itu yang menyebabkan dia pupus. Dan kita boleh tahu habitat utama dia juga adalah kawasan-kawasan anak sungai. Dia akan mendominasi kawasan anak sungai sehinggalah bawa ke hilir pergi ke perairan utama. Dan dia akan mula berkembang ataupun berhijrah ke lokasi lain bermulanya bila berlakunya hujan lebat ataupun keadaan air yang tinggi laju. Sebahagian ikan-ikan tersebut akan keluar daripada kawasan setempat dan itulah cara dia membiak dari kawasan ke kawasan yang lain. Hampir 3 jam kami di sini, kira-kira 80 kg ikan asing yang terdiri daripada ikan bandaraya, tilapia hitam dan keli Afrika yang berjaya ditangkap. Lihatlah saiznya, lebih besar daripada lengan saya sendiri. Hasil tangkapan ini kebiasaannya akan ditanam atau diberikan kepada warga asing yang ingin memakannya. Tidak boleh dipandang ringan, spesies ikan asing berupaya untuk memusnah ekosistem dan mengakibatkan kepupusan spesies ikan tempatan. Langkah yang agresif wajar untuk dilaksanakan agar populasi ikan invasif ini dapat dikekang daripada terus membanjiri sungai-sungai negara. Bayangkan sungai itu saja sudah menjadi tempat mereka, tempat ikan-ikan ini. Kata mereka manusia pula kan. Ikan-ikan pemusnah, ikan bandaraya. Okey, ini antara hasil tangkapan semalam ikan bandaraya. Lihat kepada saiznya, saya tidak menjangka saiznya sebegini. Seperti yang Puan Aisyah cakaplah ya, dalam akuarium memang kecil comel saja. Tapi bila dah dilepaskan di sungai membiak, dibiarkan berleluasa, inilah ikan bandaraya yang kita anggap sebagai antara pembersih akuarium tu. Satu yang saya nak kongsikan kat sini secara jujur, kita kan biasa kalau ikan asli kita kalau mati kan bau dia biasa je. Okey, boleh terima. Ini sekarang ni berada di studio ni boleh saya katakan bau hanyir dia terlalu kuat. Saya tak tahu hanyir tu hanyir yang lain yang sampai melekat dekat ni. Tekak. Betul tak? Saya tak tipu kan Puan? Betul. Ya. Dan ini Fariha dengan Hanif tak boleh pegang. Okay. Tapi kalau boleh pegang, ketuk kepala dia akan bunyi tok-tok-tok macam kita ketuk kayu ni. Kerasnya. Sebab tu, dan kalau kita tengok dia punya fin ni, sangat-sangat keras. Itu yang menyebabkan daya ketahanan dia sangat-sangat tinggi. Dan kalau kita lihat di sungai-sungai, kalau kata ikan asli kita, dia memerlukan sungai yang cantik, yang kualiti air yang okey. Jadi secara tak langsung, kalau kita jaga ikan asli kita, sungai kita akan cantik. Cuma kalau ikan yang spesies-spesies invasif ni, di sungai yang sekotor mana pun, dia boleh hidup, dia boleh survive. Dia boleh sesuaikan diri dengan keadaan yang sedia ada. Jadi lambat laun, sungai kita akan sentiasa dalam keadaan yang lagi teruk, lagi kualitinya lagi rendah. Puan, berapa berat ni agak-agak ni ada? Ini biasanya dalam 1.5 kilo kalau kata ni. Ke atas lah ya. Baru seekor. Ya, baru seekor. Kita tengok tadi berapa. Ya. Sebenarnya Jabatan Perikanan dengan kerjasama komuniti pemburu ikan yang asing ni jugalah macam yang tadi kita lihat di paparan. Memang ada kerjasama. Dan kalau kata saya di Selangor sendiri, kerajaan negeri pun bagi support. Jadi kerajaan negeri, Jabatan Perikanan Negeri Selangor dan juga komuniti pemburu ikan asing ini, kita ada program yang mana kita cuba untuk mengeluarkan ikan-ikan asing ni di perairan sungai. Jadi usaha ini adalah secara berterusan yang mana memang keperluan untuk kita keluarkan je.
Sebab kalau kata kita biarkan, dia akan lebih membiak. Dengan keadaan sungai yang macam mana pun, dia akan kekal dan dia ni bersifat dominasi ataupun dia mewujudkan wilayah dia yang tersendiri. Jadi secara tak langsung, ikan-ikan asli memang dia tak boleh nak bersaing lah. Nak bersaing bukannya bersaing dari segi ada di situ, dia dari segi makanan, tempat pelindungan, tempat untuk membiak. Jadi bila ini dia dominate ataupun dominasi di situ, ikan-ikan lain akan berkurangan dan tak mustahil dia akan pupus. Itu satu kerugian lah untuk kita. Macam perangai apa datang tempat orang dia dominate. Narsistik betul tiba. Narsistik ni kan. Puan, alang-alang kita pun nak berikan kredit kepada pemburu pemburu ikan asing tadi tu yang turut bersama-sama dengan kami. Juga memberikan, sebab ini difahamkan mereka adalah sukarelawan termasuk dalam usaha untuk membantras. Itu apabila dah terlepas dan menjadi sungai itu saja berpuluh-puluh kilogram tadi kita saksikan. Tapi okey, untuk orang ramai yang ada minat untuk menjadikan hobi kepada, kita faham pencinta ikan ni pun ada juga kan. Okey, itu minat yang tak salah. Tapi apa peranan yang perlu dilakukan untuk kita tak nak dah benda ni berleluasa dan jadikan kebiasaan ni pun? Apa tanggungjawab kita ni? Okey, ada beberapa perkara lah yang masyarakat boleh bantu jabatan. Okey, yang pertama, kita ada dengar yang program melepaskan ikan untuk tujuan pertandingan mancing dan sebagainya tu. Kita mohonlah supaya kalau ada program-program sebegitu, boleh rujuk ke pejabat perikanan yang berdekatan untuk kita sahkan atau untuk kita bagi khidmat nasihat ikan apa yang wajar dilepaskan. Okey. Dan memang kita sangat-sangat menggalakkan, bukan menggalakkanlah, memang kena lepaskan hanya ikan-ikan asli sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada pencinta ikan, kita faham dia nak yang kecil-kecil comel, itu kita bagi okey. Bila dia bela dalam akuarium sampai satu tahap dia tidak mampu lagi untuk memelihara dia. Jadi dia nak lepaskan ikan tu, kontak juga Jabatan Perikanan. Bagi serahan secara sukarela. So biar jabatan yang mengendalikan. Kita ada pusat-pusat kita yang kita boleh hantar. Contoh di FRI Batu Maung, yang mana ada satu tu memang kita khaskan untuk ikan-ikan invasif atau alien species ni sebagai pengajaran atau pembelajaran, sebagai awareness. Jadi bila orang datang ke akuarium Aquatar tu, dia boleh lihat, oh rupanya ini ikan yang tak boleh lepas. Ini besarnya yang boleh pergi. So dia kena lepaskan bagi kepada kita lah secara sukarela. Itu sebenarnya yang perlu dilakukan. Walaupun kalian ini pencinta ikan, ada ilmu di dada, tapi belum cukup sebab kita biarlah hidup bermasyarakat. Jumpa pihak yang berwajib yang lebih ilmunya. Betul. Sebab kita nak timbuk. Betul. Ikan-ikan kita tak salah tau. Sabar awak. Yalah, kesian lah. Betul. Kan? Saya setuju awak. Saya setuju. Saya pun marah. Ikan kita tak ada daya melawan. Betul. Ni ikan bandaraya ni, itulah. Okey Puan, terima kasih banyak sebenarnya, banyak kami belajar pada pagi ni. Cuma saya nak at least share lah. Sikit boleh. Jabatan Perikanan kita keluarkan ada poster. Satu yang mana memberi pendedahan berhubung apa itu ikan asing. Dan satu lagi apa ikan-ikan asli. Jadi dalam poster ni maksud dia orang boleh belajar secara sendirinya. Jadi boleh buat rujukan lah. Betul. Makin lama makin menyengat bau dia. Kita pun berharaplah supaya masyarakat ambil tanggungjawab. Bukan sekadar letak tanggungjawab pada Jabatan Perikanan. Ini bukan, orang kata bukan satu pihak sahaja yang perlu ambil cakna, tapi sebenarnya masyarakat. Dan saya risau supaya ke depan ini apabila kita tidak menjaga, yang menjadi bangsa adalah generasi-generasi kita yang akan datang, tak berpeluang pun tahu yang apa itu ikan kerai, ikan kelas cantik ke tak, ikan lampam. Lampam sungai kan. So benda-benda ni kesedaran mesti kita pupuk daripada sekarang, supaya nanti sekurang-kurangnya masyarakat yang akan datang, generasi kita yang akan tahu menjaga sungai dengan baik dan adanya ikan-ikan asli tersebut. Puan, terima kasih sekali lagi. Puan Nur Aisyah Abu Bakar, Pengarah Perikanan Jabatan Perikanan Negeri Selangor, di atas ilmu dan juga pendidikan dikongsikan bersama kami berkaitan dengan ikan pemusnah. Of course, ini adalah ancaman kepada ekosistem sungai kita ya. Selepas ini kita nak berehat. Selepas berehat tu nanti kita akan kenali figura hebat di sebalik Kuala Lumpur Design Festival 2024.
Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan of course kita nak teruskan perkongsian berkaitan dengan KL Design Festival 2024 yang kabarnya sedang berlangsung pada kita ini juga. Jadi kita nak bawakan kepada anda kehangatan dan juga penceritaan lebih lah berkaitan dengan antara figura-figura hebat yang berada di sebalik KL Design Festival ini. Jadi saya nak perkenalkan dua individu yang bersama dengan saya. Excited rasanya, teruja untuk kita kongsikan. Kita ada Nizar Musa, pengasas Coravan Ideas and Design QID bersama kita, dan juga Vivian Toh, pencerita jenama, pengasas bersama Subaki Studio. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudi bersama saya. Mungkin Nizar, kita mulakan dengan KL Design Festival ini. Mungkin 2024 di mana, apa yang sedang berlaku dan apa kepentingannya untuk kali ini. Jadi Kuala Lumpur Design Festival tahun ni kita punya tema lah adalah Everyday Design ataupun reka bentuk seharian. Okay. Jadi reka bentuk ni dia banyak mempengaruhi persekitaran kita, tabiat kita, cara hidup kita. Jadi festival ni kita ingin selidik, kita nak kupaskan dan pamerkan bagaimana reka bentuk tu boleh memberi impak lah kepada kualiti hidup masyarakat lah. Itu dia punya. Lebih merakyatkan lah saya rasa. Ya, betul. Semua orang boleh relate juga. Kita macam meliberasikan design lah. Vivian, peranan dalam KL Design Festival ni? Peranan saya dalam KL Design Festival ni sebagai moderator untuk program-program yang KLDF adalah. So sebab background saya dalam bisnes design dah selama 17 tahun. Okay. So peranan saya dalam studio saya pun sebagai penulis. In other words, brand storyteller. So saya suka tahu lebih banyak tentang jenama. Jadi sebagai moderator bagi KLDF ni, saya sukalah dapat boleh create conversation dengan pelbagai player, industry players tentang macam mana kita boleh dengan lebih banyak lagi kita buat kesedaran tentang graphic design ataupun in general banyak lagi reka bentuk yang kita boleh cakap lah tentang design festival yang boleh membantu bukan sahaja ekonomi Malaysia tapi sebab kita dalam negeri yang kita ada pelbagai bangsa dengan adat semua tu. Betul. Bagaimana kita boleh dengan knowledge yang kita ada ni how we can promote lah. Betul. Local produk yang kita ada ataupun branding yang kita ada. Betul. Banyak keunikan kita tu diangkat jugalah ya. Nizam, mungkin sebab kita nak mengenali figura hebat di sebalik KL Design Festival ini. Anda sendiri bagaimana mulanya berkecimpung dalam bidang ini sehingga menjadi anda sekarang ini? Saya sebelum ni arkitek sebenarnya di sebuah firma terbesar negara, Hijaz Kasturi. Jadi lepas tu saya dah keluar buka company sendiri dan kami melibatkan diri dalam sama juga kerjaya penulisan, branding dan juga penerbitan buku. Okay. Jadi dari segi itu kita memang sangat aktif lah dalam menaikkan lagi taraf reka bentuk Malaysia ni. Kita cubalah usaha dengan korporat-korporat, dengan klien-klien tertentu yang mungkin ada bajet ataupun ada semangat nak mencuba benda yang baru. Jadi itulah kita, lepas tu kita terus masuk dengan KL Design Festival ni. Dia dinaungi oleh Think Lab. Dia is our partner lah. So juga untuk tahun ni specifically kita pun ada berganding bahu dengan media platform Impiana lah. Jadi together this is the team untuk tahun ni lah. Dan anda melihat kepada perkembangan industri ya betul. Bagaimana sebenarnya perubahan ini? Rasanya keprihatinan tu ada, tapi kita mungkin sebagai masyarakat lah sangat mudah terlepas pandang kepentingan reka bentuk ni dalam kehidupan seharian. Jadi contohlah, baju saya pakai ni ada perekanya. Betul. Tai pun ada pereka. iPad pun ada pereka kan. Jadi tapi kita guna dia macam benda biasa saja. Jadi sekarang untuk festival ni kita harap dia menjadi satu medium atau perantara dalam perbincangan atau perbahasan apa yang membuatkan seni reka bentuk tu hebat atau unik. Itu yang kita nak ketengahkan lah. Alright. Vivian, saya nak tanya anda soalan ni. Saya sangat penting sebab zaman sekarang zaman media sosial, digital. Bagaimana ianya menjadikan kepada kerjaya anda penjenamaan writers dan branding storyteller ni
sebagai sesuatu yang align dengan peningkatan media sosial? Saya rasa media sosial ni sebagai platform untuk melanjutkan lagi lah perbincangan ataupun komunikasi yang kita perlu ada dengan apa-apa saja yang kita tengah buat ni. I'm a true believer of facts sell, stories sell. Sekarang kita berada dalam persekitaran, environment yang sangat mencabar, kompetitif. So bagaimana kita boleh get stand out is the story part. So media sosial ni bukan platform yang kita pakai secara individu saja, tapi untuk mempamerkan sesuatu benda dengan strategi lah yang betul. Is good for the brand, for the economy, for the country, or for whatever je lah. To top off apa yang Niza tadi cakap, kesedaran tentang reka bentuk, tapi juga penghargaan kepada individu-individu yang mereka bentuk sesuatu yang kita pakai setiap hari. Itu memang penting lah bagi saya. Betul. Sebab saya dari dulu, bagaimana saya boleh masuk dalam industri design pun actually by accident. Saya background masscom. Mimpi nak macam ni lah kan, jadi broadcaster semua tu. Tapi career pathway dah terpesong ke sikit. Design tadi. Ke design. Tapi boleh saya lagi. Tapi saya sukalah. Lepas tu lambat laun my dad kata kat I, why not keluarkan satu majalah design, cut out. Kita buat je, ikutlah cakap ayah kan. Buat je sampai sekarang dah lebih dari 10 tahun. Pernah juga menang anugerah design dari Taiwan. So we are happy. What we want, kita nak inspire dari east ke west, bukan west to east. Bukan sebaliknya. Okey, saya kira anda berdua pasti memberi inspirasi dan juga akan terus berada di KL Design Festival 2024 ini untuk terus memberikan inspirasi kepada semua yang berminat berkaitan dengan design ini. Semoga berjaya kepada kedua-duanya. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Sebab kita dapat lihat seketika ada perkongsian berkaitan dengan gegaran misteri di Ipoh. Kita nak bersama orang Ipoh pula selepas ini. Terus dengan kami di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak warakan sedikit di Dada Akhbar ini. Di muka 3, Hanif. Okey, ini berkaitan dengan lebih 35 juta pelajar terima manfaat baucer buku madani daripada 290 juta peruntukan yang disediakan. 1.9 juta sudah pun buat penebusannya. Ini dikongsikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh. Pihaknya menyasarkan penebusan dan transaksi pembelian penuh dilakukan sehingga akhir tahun ini. Jadi kepada yang belum claim, sila claim ya. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh kerajaan Madani kepada para pelajar. Okey, ini di surat khabar hari ini. Semalam tular apabila katanya di Ipoh ramai yang dengar bunyi gegaran kuat dan sebagainya, tapi sampai sekarang tak tahu apa puncanya. Telah pun diberikan kenyataan media daripada Met Malaysia juga mengatakan tiada pergerakan seismik yang berlaku. Jadi kita nak bersama dengan orang Ipoh untuk berkongsi pengalaman mereka. Kita ada 2 individu. Kita perkenalkan, kita ada Lilian Beh dan juga Putri Alisa Muhammad Roslizan. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Okey ke, sihat ke? Walau macam tak makan lagi. Okey ke? Okey. Kita di sini pun baca jugalah kan apa yang tular, katanya gegaran sangat kuat. Mungkin Lilian boleh ceritakan dahulu pengalaman anda? Masa tu saya tengah buat kerja, saya pakai earphone. Saya dah pakai earphone dan saya tengah buat kerja dan tiba-tiba terdengar bunyi kuat. Pakai earphone pun boleh dengar lagi? Boleh dengar. Wow. Saya pakai sebelah je. Oh, okey. Dia bunyi saja atau ada pergerakan, Lilian? Yang saya dengar bunyi. Saya tak perasan pasal pergerakan tu, tapi apa yang kita panggil dekat pintu office tu kan dipakai macam suction door tu. Macam kadang-kadang orang keluar masuk dia takkan tertutup sepenuhnya. Dan tiba-tiba dia kuat tertutup. I thought ada tikus dekat atap, dekat bumbung. Berlari. I dengar macam tu lah. Dan macam semua orang pandang atas. Semua orang pandang atas? Ingatkan ada apa-apa dekat bumbung. Dekat atap tu. Okey, Alisa, pengalaman awak pula ketika kejadian? Saya tengah buat kerja. Saya tengah buat kerja lah. Saya bekerja di Meru Ipoh. Waktu tu pukul jam 11
minit macam tu lah. Pagilah saya merasakan sesuatu genggaran. Genggaran tu bunyi kuat. Lepas tu bunyi dentuman tu kuat sangat. Sampaikan semua orang pejabat pun ingatkan macam nak hujan. Bunyi macam gurung lah. Bunyi macam gurung nak kilat macam tu. Tapi rupanya macam tak hujan tu sebab cuaca pun baik waktu tu. Jadi macam kami pun saling bertanya-tanya. Kenapa bunyi apa tu kan? Satu kawan saya pun ada balik daripada pejabat. Dia bekerja kat luar lah. Masa tu dia pandu kereta. Lepas tu waktu tu pun dia rasa gegaran. Dia tanya kepada kami lah. Bunyi apa tu semua tu. Okey. Gegaran, dentuman yang kuat kan. Di kalangan penduduk di Ipoh, mungkin kalian kan berteka-teki juga. Ni bunyi apa? Ada yang kata macam kuari letup dan sebagainya. Bagaimana? Sonic boom lah kan. Soalannya adalah kepada Lilian dan juga Puteri Alisa, mungkin kalian, apa yang kalian berteka-teki ataupun satu keadaan yang mengatakan mungkin kemungkinan yang menyebabkan bunyi dentuman itu. Ingatkan bom. Bom. Lilian cakap bom. Lilian, Alisa? Ingat macam yang ada latihan komando tu lah. Sebab ada yang juga kata ada latihan dekat camp PGA. Jadi tak tahu mana satu yang betul. Bom ke ataupun latihan. Latihan. Ini kali pertama kalian dengar seperti ini? Kali pertama ke pengalaman dengar dentuman kuat gegaran seperti ini? Ya, betul. Bagi saya kali kedua sebab waktu dulu pun pernah ada juga. Kali kedua. Jadi maksudnya apabila dah berlaku perkara ini, dibiarkan sajalah dan hanya menunggu kepada penjelasan daripada pihak berkuasa je lah ya? Betul. Okey, baik. Sebab kalian pun selamat. Betul. Kan? Dah masuk kerja dah ni. Dah masuk kerja dah ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita pun berteka-teki juga. Kan? Baik, itu dia Lilian dan juga Puteri Alisa, orang Ipoh ni berkongsi dengan kami berkaitan dengan keadaan di Ipoh. Jadi dia harap agar semua bertenang lah ya. Jangan keluarkan apa-apa spekulasi lah. Betul? Ya tak? Ya, betul. Saya setuju. Okey. Kita ni dah hujung-hujung ni, kita banyak juga informasi yang kita nak kongsikan bersama dengan kalian. Kongsikan berkaitan dengan... Awak suka minum susu? Silakan. Suka, dan juga program bola sepak. Kan kombinasi yang baik tu. Minggu lepas kita dah saksikan sesi latihan bola sepak bersama barisan jurulatih yang mencokil bakat anak-anak kecil ini dalam kemahiran dan teknik bermain bola sepak secara profesional. Ada di antara mereka yang berdepan dengan konflik serta mencabar keupayaan mereka. Okey, persoalannya, mampukah mereka berdepan dengan cabaran yang seterusnya pada minggu ini? Saksikan Pediasure Grow to Great musim ketiga ABOT membawakan program pendidikan hasil kolaborasi dengan rakan nutrisi globalnya Kelab Bola Sepak Real Madrid. Saksikan Ahad ini 7.30 malam di TV3. Jangan lupa saksikan Ahad 7.30 malam. Di TV3. Okey. Dan satu lagi informasi yang kita nak kongsikan untuk penonton Malaysia hari ini, Linona Enchanted Bloom. Apa tu dia? Kami ada kejutan menarik dari Linona selepas siaran MHI. Atas permintaan ramai, Linona akan menawarkan harga baru yang eksklusif dengan kuantiti terhad untuk set koleksi cadar premiumnya, Enchanted Bloom. Jadi jangan ke mana-mana sertai rebutan ini sebelum kehabisan stok. Saksikan edisi khas Linona selepas ini ya. Sekejap je lagi lepas saya mention ni. Okey. Esok kita akan berkongsi berkaitan dengan isu saman fitnah dan juga malu. Jadi boleh saksikan kepada anda yang mungkin ada isu ini. Kena tahulah bagaimana dari segi undang-undangnya kan. Nak saman menyaman ni kena tahu, kena ada ilmu. Betul. Baik, terima kasih kerana menonton kami sejak 9.30 pagi tadi. Senyum selalu, jaga diri. Assalamualaikum.